Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ini dalam dengan satu tajuk, iaitu terapi penyakit wahan, yang mana maksud wahan itu ialah cinta dunia. Saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada penganjur, kalau tak silap Akademi Sunnah namanya, dan juga saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan-tuan, puan-puan, ikhwah dan akhwat sekalian yang sudi memberi sedikit ruang kepada saya untuk berbincang tentang tajuk ini, iaitu terapi penyakit wahan, terapi penyakit cinta dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat sekalian, pertama sekali ingin saya bacakan satu ayat Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan kepada manusia kecintaan terhadap terhadap perkara yang berbentuk hawa nafsu, yang terdiri daripada cinta kepada wanita, anak-anak, dan juga emas dan perak yang bertimbun-timbun, kuda yang diletakkan tanda, dan juga binatang ternakan, di samping ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kehidupan dunia, ataupun itu semua adalah mata, iaitu kenikmatan, kita boleh sebutkan secara harfiahnya, kenikmatan hidup dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah tempat kembali yang terbaik. Okay, surah Al-Imran ayat yang ke-14. Ayat ini saya bacakan di sini kerana saya ingin menyatakan bahawa di sini terdapat satu hakikat. Di sini terdapat satu hakikat, satu perkara yang perlu kita terima. Okay? Itu yang kita sebutkan sebagai hakikat lah, satu hakikat ataupun satu perkara yang perlu kita terima, yang satu perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu ialah manusia disifatkan ataupun dicipta dengan adanya satu sifat. Okay? Dengan adanya satu sifat, iaitu sifat cintakan kepada hawa nafsu, kan? Cintakan kepada perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Okay? Mudah nak kita sebutkan perkara itu. Okay, jadi ini adalah satu perkara yang boleh kita sebutkan disemat dalam hati manusia, iaitu kecintaan terhadap perkara yang sesuai ataupun yang menepati hawa nafsu. Okay, dan perkara ini merangkumi cintanya lelaki kepada wanita. Yang sudah pastilah bila cinta lelaki wanita, wanita cinta pada lelaki, perempuan cinta sayang lelaki, cinta pada lelaki, lelaki cinta pada perempuan. Seterusnya, ibu bapa sayang kepada anak-anak. Seterusnya, manusia akan suka dengan dinar dan dirham, zahab dan fiddah, emas dan juga perak. Okay? Jadi itu adalah harta, kan? Selepas itu binatang tunggangan, khailil musawwamah, ini lebih kepada binatang tunggangan dan juga binatang ternakan. Okay?
di samping ladang yang mana daripada ladang itu akan datangnya hasil-hasil untuk hasil tanaman yang akan digunakan untuk makanan. Okay. Begitu juga sebenarnya al-an'am itu, binatang ternakan digunakan untuk makanan juga, di samping digunakan untuk perniagaan. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa ini adalah mata ataupun ini adalah satu perkara yang menjadi mut'ah kan, bukanlah nikah mut'ah tapi menjadi mata, iaitu perkara yang akan digunakan, okay, yang disukai, okay, daripada kehidupan dunia ini. Okay. Mut'ah iaitu apa, saya tak dapat terjemahan, saya pun tak letak tadi terjemahan ayat ini. Tapi maksud mata ini lebih kepada sesuatu yang memberikan kita kesenangan, kan? Memberikan kita kenikmatan lah. Okay? So itu semua adalah nikmat dunia. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya jualah husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Okay? Tempat kembali yang terbaik. Jadi ini hakikat pertama yang perlu kita terima. Kan? Kita sekarang ni tajuk kita adalah terapi penyakit rohan. Penyakit lah kan. Jadi kita kena pastikan dulu apakah penyakit yang sedang kita hadapi ini. Okay? Iaitu cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan cinta dunia itu dalam sanubari setiap manusia. Jadi benda tu kita tak boleh nak nafikan. Okay, yang kita boleh lakukan ialah kita boleh layan perkara tersebut. Maksud saya dengan layan itu ialah kita boleh hadapinya dengan cara yang betul. Okay? Dan janganlah kita hadapinya dengan cara yang salah. Okay? Jadi itu hakikat yang ingin saya nyatakan di sini pada ikhwah dan akhwat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ni kita nak pergi pula kepada satu lagi persoalan. Kan? Saya letakkan sini dalam bahasa Arab lah kan. Limadza zuyyina hubbud dunya linnas? Kenapakah disemat dan kenapakah dihiasi, okay, cinta kepada dunia itu kan dalam hati manusia? Kenapa? Kita nak tahu juga kan. Kita dah tahu bahawa dalam hati manusia adanya cinta dunia. Sekarang ni kita nak tahu kenapakah begitu. Dan kita dapati perkara ini telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala persoalan ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa sahaja yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya, perhiasan untuk muka bumi. Okay? Jadi apa sahaja yang ada atas muka bumi ini adalah sesuatu yang menyeronokkan, zinah, kan? Zinah iaitu satu kecantikan. Bila benda cantik kita tengok, kita akan suka. Okay? Kenapa? Linabluwahum, itu soalannya lah kan. Memang ini samalah dengan tadi itu. Zuyyina, zinah, sama, kata yang sama. Dihiaskan, dicantikkan. Okay? Apa tujuannya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah di kalangan mereka ahsan amala, yang terbaik amalannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh perhatikan di sini adanya tujuan. Adanya tujuan diciptakan segala sesuatu adalah untuk apa? Ibtila. Bala ataupun ibtila, iaitu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala menguji, membezakan antara mereka yang beramal dengan amalan yang baik dan satu lagi pula yang beramal dengan amalan yang tidak baik, nak dibezakan. Okay? Jadi inilah dia tujuan. Inilah dia tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini, dan inilah dia tujuan muka bumi ini dijadikan begitu cantik kan kepada manusia, sampai manusia akan suka apa sahaja yang ada atas muka bumi ini, okay, yang merupakan perhiasan-perhiasan di muka bumi ini. Apa tujuannya? Untuk menguji siapakah di kalangan manusia ini yang amalan yang terbaik. Okay? Amalan yang terbaik iaitu yang menepati keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menepati ikutan terhadap sunnah Nabi SAW. Okay? Jadi itu tujuan dunia ini dipercantikkan kepada manusia.
dan itu tujuan juga dunia ini dijadikan sesuatu yang disukai oleh manusia. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa anda semua kepada satu lagi persoalan. Satu lagi persoalan iaitu kita nak bandingkan. Kita nak buat sedikit perbandingan, muqaranah. Kita nak buat muqaranah. Kerana biasanya kalau kita ini jenis manusia yang tak boleh membezakan, tak boleh membandingkan antara dua perkara yang berbeza, alamatnya kita akan fail, kita akan gagal. Okey, kita akan gagal dalam sesuatu perkara. Okey, kalaulah contohnya kita mengatakan kalau untuk anak-anak kita mengatakan dapat A ke, dapat B ke, C ke, D, itu tak kisah, sama je. Semuanya adalah huruf. Semuanya adalah apa? Adalah ABC. Okey, sama je, dapat A ke, dapat B ke, C, D ataupun E, dapat juga kan. Kalau dia tak boleh bezakan, masalah besar. Kerana dia tak akan berusaha untuk mendapatkan A. Jadi begitulah, kalau seseorang itu dia tidak boleh membezakan antara dunia dengan akhirat, masalah besar. Dia akan jadi satu masalah yang cukup besar. Kita kata pada dia, ya Allah kan, kamu ni kenapalah, apa jadi pada kamu? Dia kata, alah sama je Ustaz kan, buat baik ke, buat jahat ke kan, apalah, apa salahnya? Akhirnya Allah yang ciptakan dunia dengan neraka, syurga dengan neraka, jannah wan nar, semua yang diciptakan oleh Allah. Jadi saya masuk mana-mana pun tak ada masalah kan. Kalau ada pemikiran macam ni, masalah besar. Dan pemikiran ini bolehlah didapati dalam satu kumpulan, iaitu kumpulan Al-Sufiyah Al-Ghulat, dalam kumpulan Sufism yang melampau, yang gagal membezakan antara syurga dengan neraka. Dia kata dua-dua tu pun tak ada masalah. Ini masalah besar kerana dia tak boleh membezakan. Dengan itu, kita nak buat sedikit perbandingan kat sini. Kita nak buat sedikit perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kita berada di dunia sekarang ni, dan kita tahu bahawa dunia ini diperhiaskan sebegitu sekali untuk dijadikan sesuatu ujian kepada manusia. Cuma kita nak tahu sekarang ni, okey, tak apalah itu ujian kan. Jadi macam mana kita nak hadapi? Pertama sekali, sebelum kita nak pergi kepada terapi penyakit wahan, kita nak buat sedikit perbandingan. Dan perbandingan ini telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, surah Taha ayat yang ke-131. Linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Okay, kami lakukan itu semua adalah untuk memberikan ujian. Sama lagi, kita sambunglah kan. Kita ambil sebahagian daripada ayat ini. Apa sahaja yang Allah ciptakan adalah untuk ujian, untuk menguji mereka. Kan dalam kehidupan dunia itu. Namun wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surah Taha ayat yang ke-131. Namun ketahuilah bahawa rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya apa? Rezeki di akhirat nanti. Jadi jangan terpedaya dengan dunia ini. Kenapa? Kerana dah tahu kat sini, dunia dia akan berjalan tapi tak kekal. Akhirat berjalan berkekalan dan lebih baik. Itu dua muqaranah yang kita dapat daripada ayat ini. Ataupun dua perbandingan. Pertama ialah rezeki dunia dengan rezeki akhirat. Manakah yang lebih baik? Jawapannya rezeki akhirat lebih baik. Rezeki akhirat manakah yang lebih kekal? Manakah yang kekal lah? Yang lebih kekal lah. Yang ni wa abqa, yang lebih kekal rezeki akhirat. Okay, itu perbandingan yang pertama. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Ayat ni kalau kita baca, kalau kita tengok balik semula, ya Allah kan, dunia ni besar kan, bukan main besar. Kalau ada 3-4 rumah pun kita rasa Masya Allah kan, jenuh kita nak bersihkan. Kalau ada pembantu rumah tak apalah kan. Okay. Satu rumah pun kita jenuh nak bersihkan. Lagilah kalau anak ramai kan. Okay. Jadi macam mana kita nak baru satu rumah, belum 2, 3, 4. Okay. Belum lagi satu taman dan sebagainya. Besar dunia ni kan. Artinya nikmat dunia ni banyak kan. Kita akan tengok banyak nikmat dunia. Bila tengok ayat ni, surah An-Nisa ayat yang ke-77, Allah sebutkan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahawa
keseronokan dunia itu, kenikmatan dunia itu sedikit sebenarnya, qalil, tak banyak, sikit. Okay? Kalau itu sikit, kalau dunia ini sikit, apakah yang banyak? Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Okay? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keseronokan dunia ini adalah sedikit, lepas tu Allah sebut pula wal akhiratu khairun, okay? Dan akhirat itu lebih baik, artinya apa? Dan akhirat itu, keseronokan di akhirat lebih banyak, lebih baik lagi. Bila itu sikit kan, selawanya pun banyak lah. Dan dia bukan saja banyak, banyak dan lebih baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan satu syarat. Syaratnya adalah limanittaqa, bagi mereka yang bertakwa. Okay? Dan takwa ini tuan-tuan dan puan disebutkan oleh ramai para ulama sebagai kita boleh ringkaskan dulu takwa ini sebelum kita masuk pada tajuk kita ini, baru mukadimah lah kiranya. Sekejap lagi kita akan masuk, semoga dalam masa setengah jam insyaAllah boleh selesai. Okay. Takwa ini secara ringkasnya ialah ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian praktikal. Bila kita melihat takwa dari sudut praktikal, artinya takwa adalah melaksanakan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan meninggalkan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu takwa dari sudut praktikal. Okay, dari sudut luarannya, zahirnya. Takwa dari sudut dalamannya ataupun spiritualnya adalah kita ada perasaan. Okay, kita ada perasaan dan penghayatan terhadap amalan kita melaksanakan perintah Allah dan terhadap amalan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan tu kena ada. Okay, perasaan tu kena ada. Jadi itulah dia maksud takwa secara ringkas. Dengan itu, kita nak pergi kepada perbincangan kita. Kan, selepas mukadimah yang ringkas tadi, saya rasa dia macam ringkas lah kan, insyaAllah. Iaitu terapi penyakit wahan. Macam mana kita nak kita sebut cinta dunia itu adalah penyakit. Macam mana kita nak mengubati penyakit ni? Okay, macam mana kita nak mengubati diri kita, ataupun bolehlah kita sebut macam mana kita nak mengubati penyakit ini yang ada pada setiap seorang daripada kita, dan macam manakah kita nak berurusan dengan cinta dunia yang ada dalam hati kita. Okay? So pertama sekali ialah kita perlu beriman dengan al-ghaib. Kita perlu beriman dengan perkara yang ghaib, yang tidak nampak. Okay? Khususnya beriman dengan al-jannah wan nar. Okay? Kita beriman dengan syurga dan kita beriman dengan neraka. Dan ini termasuk dalam beriman dengan al-yaumil akhir. Salah satu daripada rukun iman yang 6 ialah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat ini, antara yang asasi adalah kita beriman dengan syurga dan juga beriman dengan neraka. Kita beriman bahawa syurga itu adalah untuk orang yang bertakwa, dan kita juga beriman bahawa an-nar, iaitu neraka, itu adalah untuk orang yang melakukan maksiat dan tidak bertakwa. Bahkan untuk orang kafir akan kekal di dalam neraka. Okay? Kenapa saya mulakan dengan perkara ni? Kerana bila kita beriman dengan perkara gaib, yang kita akan dapat mengubati, okay? Kita akan dapat melakukan terapi terhadap penyakit cinta dunia. Kenapa? Pasal akhirat kita tak nampak. Akhirat ini termasuk dalam perkara gaib. Syurga dengan neraka ini termasuk dalam perkara gaib. Bayangkan seseorang itu berada di dunia, kemudian dia diberitahu tentang akhirat. Kalau dia tak percaya, tak ada faedah. Kalau dia tak percaya, tak ada faedah. Tapi seorang lagi pula, dia berada di dunia dan dia diceritakan tentang syurga dan neraka. Dia diceritakan tentang akhirat. Dan dia beriman, Masya Allah, dia akan mendapat faedah. Dia akan mendapat faedah untuk mengubati dan melakukan terapi terhadap penyakit yang ada padanya, iaitu penyakit cinta dunia. Okey? Jadi itu perkara yang pertama sekali. Dan ini pun jelaslah. Saya rasa saya tak nak hurai sangat yang ni. Dalam beberapa ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah nyatakan sifat utama orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara ghaib sebelum melakukan solat pun. Wa yuqimunas solat wa yutuna zakat. Apa pertama yang Allah sebut? Apa dia? Beriman dengan perkara ghaib.
Okay, so kita beriman dengan perkara ghaib, khususnya hari akhirat, khususnya syurga dan neraka. InsyaAllah, kalau ada keimanan ini, senang untuk kita melakukan terapi terhadap penyakit cinta dunia. Yang kedua ialah kita perlu memberikan penekanan terhadap akhirat. Kita perlu memberikan penekanan terhadap akhirat. Okay? Dan kita perlu juga menjadikan amalan dunia ini bertujuan untuk akhirat. Apa sahaja yang kita dapat, apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk akhirat. Okay? Dan dunia yang Allah berikan kepada kita juga, kita buat apa? Kita gunakan dunia itu untuk akhirat. Okay? Dan ini adalah berdasarkan kepada surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan hendaklah engkau mencari pada apa yang Allah berikan kepada engkau itu, apa? Ad-daral akhirah. Cari, bila dapat sesuatu, apa nak carikan akhirat. Apa yang Allah berikan, gunakan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Okey. Di sini ada dua maksud. Jangan lupa bahagian kamu daripada dunia, ada dua maksud. Maksud yang pertama ialah jangan lupa bahagian kamu di dunia ini, okey, iaitu perkara yang Allah izinkan untuk kamu, perkara yang Allah halalkan untuk kamu, jangan lupa. Jangan abaikan, okey. Allah berikan Allah membenarkan untuk kamu makanan, minuman, pakaian, tempat duduk, okey, pasangan yang mana yang Allah halalkan itu, tak apa, ambil, tak ada masalah. Okay, kenapa? Kerana kita ada hak terhadap Allah. Kita juga ada hak terhadap diri kita. Kita juga ada hak terhadap keluarga kita. Jadi jangan lupa dunia. Okay, jangan lupa bahagian kamu dalam dunia ini. Jangan buat akhirat saja sampai tak tahu, makan pun tak nak apa semua, kahwin pun tak nak, semua tu dunia pun tak nak kan, kerja pun tak nak, yang penting dia nak beramal untuk akhirat. Tak, kena seimbang. Okay, ini adalah pandangan Al-Hasan, Qatadah dan juga Ibnu Jurayj. Pandangan yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah anda lupa bahagian anda daripada dunia. Okay. Qaul yang kedua adalah la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagian kamu daripada dunia ini, iaitu ta'mal fiha lil akhirah, iaitu kamu beramal di dunia ini untuk akhirat. Kamu beramal untuk dunia ini, kamu beramal di dunia ini untuk akhirat. Okay. Kenapa? Dan ini adalah pandangan kebanyakan ahli tafsir, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, kan, di kalangan sahabat, dan juga ulama tafsir yang lain lah. Jadi nak ceritakan di sini, maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu lupa bahagian kamu daripada dunia, iaitu hendaklah kamu beramal di dunia ini untuk akhirat. Kamu amalkan amalan dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Faham ya? Maksudnya sekarang ni kejap lagi saya akan makan. Okay? Hari ni saya balik lambat sikit. Jadi sekarang ni kejap lagi saya akan makan. Bila saya makan tu, adakah makan untuk sekadar makan ataupun makan untuk akhirat? Kata Ustaz, makan untuk akhirat ni macam mana lah pula Ustaz, kan? Makan untuk kenyang lah Ustaz. Memang makan untuk kenyang. Kenyang untuk apa? Kan, saya makan untuk kenyang. Kenyang untuk apa? Kalau kenyang itu adalah supaya saya mendapat tenaga, saya nak berehat sebentar, malam ni berehat, saya nak layan anak-anak saya layan keluarga saya, kan? Esok saya akan dapat tenaga lagi. Esok pagi makan pula, kan? Kenapa nak dapat tenaga untuk apa? Untuk bekerja. Kenapa kerja? Kerana nak mencari nafkah yang halal. Ya, itulah dia amalan dunia untuk akhirat. Amalan dunia untuk akhirat. Sebab itulah perkara yang membezakan antara kita dengan orang kafir ialah kita mengamalkan amalan dunia, kita mengharapkan pahala. Mereka mengamalkan amalan dunia, mereka tidak mengharapkan pahala akhirat, kan? Jadi itulah yang membezakan antara kita dengan mereka. Jadi ini adalah qaul yang kedua berkenaan dengan la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira perkara ini penting untuk kita jelaskan. Kenapa? Kerana ada orang dia akan fokus pada akhirat.
Dia lupa, dia abaikan dunia. Ada orang dia fokuskan, lupa pada akhirat. Tak, kita kena buat apa? Kita berada di dunia untuk akhirat. Artinya apa? Bila time makan, kita makan. Bila time makan, kita makan. Bila time apa? Kerja, kita kerja. Bila time main, kita main. Tapi semua itu kita buat untuk akhirat. Lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Okay, kehidupan kita ini adalah lillahi rabbil alamin. Mati pun kita nak mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi tak ada sebenarnya dua pandangan ini adalah ataupun dua huraian ini tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan antara dua pandangan ini kerana orang yang beriman dia memang tak boleh tinggalkan bahagiannya daripada dunia. Dia mesti memang kena makan, dia memang kena minum, dia memang kena dia dapatkan rumah, dia kena kerja, dia kena bagi nafkah dan sebagainya lah kan. Dia kena cari kan. Cari kehidupan. Tetapi pada masa yang sama, apa yang dia buat itu perlulah ditukarkan agar menjadi hasil, akan membuahkan hasil di akhirat nanti. Okey, dia makan, dia minum, dia buat sebagainya, apa sahajalah sebagai seorang manusia itu di dunia ini, dia kena ingat itu semua dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi apa yang dia buat kerana Allah itu akan kekal. Tapi kalau ada masa kita makan tu bukan kerana Allah. Kita makan tu adalah kerana apa agaknya? Nak menunjuk-nunjuk. Itu dah jadi riak kan. Bila riak, amalan pun dah tak terima dah. Okey. Jadi tak ada masalah untuk kita terima kedua-dua pandangan ini. Dengan itu, kita nak jelaskan di sini bahawa kita perlu memberikan penekanan. Tak ada masalah untuk kita ambil dunia. Kan? Khususnya kalau dunia itu, ialah kita usaha, dan dengan usaha kita Allah beri rezeki. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, akhwat sekalian, kadang-kadang kita ni berusaha sama je dengan orang lain. Bahkan tak kuranglah daripada orang lain. Tapi disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan, tentukan rezeki kita dengan usaha yang kita nak sebut apa, dengan usaha 50% yang kita buat ini, yang kita dapat rezeki sekian-sekian. Okay, dengan usaha kawan tu buat 60%, dia akan dapat kurang daripada kita. Itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan daripada kita. Sebab tu kita kena buat apa? Kita kena usaha dan kita kena sebab tu kita kena pastikan dalam dunia kita tak tinggalkan dunia, tetapi kita fikirkan untuk akhirat. Okey? Dengan itu kita akan dapat pahala yang banyak. Dan bila Allah berikan rezeki kepada kita, apa kita kena buat? Kita kena terima rezeki itu dan kita uruskan rezeki itu agar mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat juga berikanlah kebaikan kepada kami dan apa? Qina adzabannar wa qina adzabannar, iaitu selamatkanlah kami daripada azab neraka. Okey. Jadi dengan itu insya-Allah kita dah dapat orang kata terapi yang kedua. Terapi yang pertama adalah kita beriman dengan perkara gaib. Kita beriman betul-betul dunia akhirat kan. Akhirat pula ada syurga neraka. Okey, jadi bila ada keimanan itu kita akan dapat membezakan antara dunia dengan akhirat. Okey. Yang kedua adalah kita berikan penekanan pada akhirat. Dan apa sahaja urusan dunia yang kita dapat, kita jadikan itu adalah sebagai satu usaha untuk mendapatkan hasil di akhirat nanti. Okey. Dan itulah yang membezakan antara Muslim dengan kafir. Yang ketiga ialah kita yakin bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi kan. Dan saya tambah satu lagi ayat di sini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Suratul A'la ayat yang ke-16 dan 17. Bahkan kalian semua, anda semua melebihkan kehidupan dunia. Suka pada kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Okay? Jadi kena ada keyakinan dalam diri kita. Letak dulu keyakinan tu. Kan? Kata Ustaz, nak yakin ni susah lah Ustaz. Memanglah susah kan, nampak dunia ke depan. Duit banyak nak letak, memanglah susah. Tapi yakin dulu. Itu
Itu hawa nafsu. Kemudian letak keyakinan dalam hati kita bahawa akhirat lebih baik. Kalau orang tanya kata, saudara, adakah akhirat dengan dunia antara dua ni manakah yang adakah anda merasakan akhirat itu lebih baik daripada dunia? Jawapan kita ya. Adakah anda pasti? Ya. Kan, tapi tengok tadi macam amalan tadi macam tak kena dengan tu. Kata itu adalah kelemahan saya. Saya bagi jawapan siap-siap. Bagi jawapan siap-siap. Jangan kita kata sebenarnya dunia lebih baik. Kan? Sebab tu saya tak buat. No, jangan. Kita kata akhirat lebih baik. Saya memang nak masuk syurga. Tapi kelemahan diri saya. Itu tak apa lagi. Jangan kita jawab pula kita mengatakan dunia adalah lebih baik, akhirat kurang baik. Jangan. Itu satu benda yang bahaya. Itu menyalahi ayat Al-Quran. Okey? Baik, itu yang ketiga, yakin bahawa akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Keyakinan ini ada dalam hati, insya-Allah kadang-kadang manusia ni dengan kelemahan dia akan tersilap. Tapi kalau keyakinan ini ada dalam hati, tersilap macam mana pun dia akan tersedar kembali satu masa nanti. Okey. Yang keempat ialah melihat kepada yang lebih tinggi apabila berkaitan dengan urusan agama. Dan apabila berkaitan dengan urusan akhirat. Kita nampak, kan sekarang ni macam mana kita nak letak persepsi kita. Persepsi ataupun apa disebut paradigma kan. Paradigma ni maksudnya kita punya pemikiran lah senang. Macam kita nak berfikir. Bila nampak urusan akhirat, nampak urusan dunia. Macam mana pemikiran kita? Kita kena set pemikiran ini. Macam mana nak set? Ada, tak ada masalah. Dalam Islam semua benda ada. Okay? An-nazar ilal a'la bin nisbati lil umuri diniyah. Kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, kan? Apabila urusan itu adalah urusan agama. Apabila urusan itu adalah urusan akhirat. Okey? Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Sekiranya kamu ingin meminta daripada Allah, mintalah Firdaus. Firdaus siapa dia? Apa dia? Bukan siapa, apa dia? Firdaus adalah fa innahu awsatul jannah. Firdaus ini adalah syurga yang paling tengah. Wa a'lal jannah, paling tinggi. Okay, paling tengah maksudnya yang paling center lah kan? Okay? Yang paling tinggi fauqahu wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya lah singgah sana ataupun arash Tuhan yang maha Tuhan Ar-Rahman. Okay. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Daripada Firdaus inilah akan terbitnya sungai-sungai syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, jadi ayat ini, hadis ini menunjukkan kalau urusan akhirat kan minta yang terbaik, letakkan yang paling tinggi kan, supaya kita nak gerakkan diri kita pergi lebih baik lagi dalam urusan akhirat. Kata Ustaz, macam mana saya nak ya betul Ustaz, saya nak minta syurga pun rasa macam rendah diri kan. Saya banyak maksiat ni Ustaz. Macam mana saya nak minta syurga? Kan? Ustaz suruh nak minta syurga paling tinggi sekali Ustaz. Kalau boleh masuk syurga last sekali pun tak apa Ustaz. Jadi orang terakhir yang masuk syurga pun lebih baik Ustaz. Okeylah Ustaz untuk saya. Tak, jangan berfikiran begitu. Okay? Fikiran kita kena set dulu. Fikiran kita kena set betul-betul ikut hadis Nabi, ikut sunnah Nabi SAW, iaitu nak minta daripada Allah, minta apa? Akhirat nanti kan kita dah beriman dengan akhirat, beriman syurga neraka, takkan nak minta masuk neraka. Istilah kita nak minta selamat daripada neraka. Kita minta masuk syurga, minta yang mana satu? Minta Al-Firdaus. Okey, mintalah apa dia? Firdaus, iaitu syurga yang paling tinggi, yang paling hebat sekali. Okey, kalau yalah mungkin jauh lah kan perbandingannya kalau dekat dunia ni. Kalau kondominium tu yang atas sekali, penthouse. Penthouse paling hebat kan, biasanya gitulah kan. Jadi Firdaus al-A'la, Al-Firdaus adalah syurga yang paling hebat sekali. Sebenarnya tak adalah perbandingan, jauh sangatlah penthouse apa semua tu, jauh daripada syurga yang paling rendah sekali, apatah lagi dengan syurga yang paling tinggi, iaitu Al-Firdaus. Jadi yang saya nak ambil daripada hadis ini ialah kita nak minta akhirat, nak minta pahala, minta yang paling tinggi. Okay? Urusan akhirat pun sama. Kalau ada urusan akhirat aja kita nak tengokkan solat mana yang lebih elok. Tengok orang yang solat lebih, jangan orang yang solat kurang. Jadi kita tengok siapa yang lebih supaya kita nak ikut dia, jadi seperti dia. Berbeza dengan urusan dunia. Okay, kita masuk kepada perkara yang kelima. Untuk urusan dunia, kita lihat kepada orang yang al-asfal, orang yang rendah daripada kita, yang kurang daripada kita dalam urusan apa? Urusan dunia. Okay?
Urusan akhirat, urusan agama, tengok orang yang tinggi supaya kita pun bersemangat nak kejar dia. Kita nak minta pun minta paling tinggi supaya kita ada semangat nak bila kita target kita tinggi, kita akan berusaha naik ke atas, tapi target kita bawah mungkin tak sampai kan. Okay? Jadi untuk urusan dunia pula, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang rendah daripada kalian, bawah daripada kalian. Okay, dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kerana demikian itu bila kalian berbuat demikian, kalian akan terselamat. Kalian akan lebih terselamat daripada memperkecilkan nikmat Allah ke atas kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah akhwat sekalian, memperkecilkan nikmat Allah, lawannya adalah memperkecilkan nikmat Allah. Tak apa, saya sebut itu dulu. Memperkecilkan nikmat Allah adalah satu perkara yang besar. Kan? Maksudnya apa? Besar dosanya. Kan? Besar dosanya. Kan? Kita nampak nikmat Allah ni macam tak ada masalah. Okey? Perasaan kita kan, ada kesihatan ni semua, kesihatan ni bukan penting pun. Ada keimanan pun Allah kan, tak adalah hebat sangat benda ni kan. Itu semua benda-benda yang sepatutnya kita berikan perhatian. Okay? Maksud saya dosa besar tadi bukan nak cerita dosa tu besar, tapi ia adalah tu perkara yang sebenarnya bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Dia adalah perkara besar, kesalahan yang besar. Pukul 10. Ya. Okay? Jadi kita tahu kat sini, jangan kita untuk urusan dunia untuk urusan dunia, tengok orang yang rendah. Kerana bila kita tengok orang yang rendah, kita akan nampak kita lebih daripada dia. Jadi kita akan syukur pada Allah SWT. Kalau kita tengok pada orang yang lebih tinggi daripada kita dalam dunia, apa jadi? Kita akan, wal'iyazubillah, semoga Allah pelihara kita semua, kemungkinan besar kita akan kufur pada nikmat Allah. Okay? Dan Al-Iraqi dalam Tarh at-Tathrib, dalam kitabnya Tarh at-Tathrib mengatakan, ini adalah satu adab yang hebat yang Allah Subhanahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Okey, didik kita semua. Okay, iaitu apa? Kalau urusan dunia, jangan tengok pada orang yang tinggi, tengok lebih tinggi daripada kita, tengok pada orang yang rendah daripada kita. Okey. Baik. Al-Iraqi mengatakan lagi, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah satu adab yang mulia, dan dalam hadis ini adanya, dalam adab ini adanya maslahah, adanya kebajikan untuk dunia kita dan juga untuk agama kita, din kita dan juga dunia kita. Untuk din dan dunia, untuk agama dan juga untuk agama dan juga untuk dunia. Ya, lepas tu disebutkan lagi, wa uqulina wa abdanina, untuk akal kita, untuk badan kita. Kan? Wa rahati qulubina, dan ketenangan hati kita. Okey. Dan beliau mengatakan semoga Allah memberi balasan yang baik terhadap nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Okey. Jadi saya nak cuba tengok balik semula kata-kata Al-Iraqi di sini. Dia kata adab yang mulia. Ni adab yang mulia kan. Kita memanglah kan, Nabi pun sebut sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda diutuskan untuk menyempurnakan menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima makarimal akhlaq ataupun salihal akhlaq. Okey. Jadi antara adab-adab, akhlak-akhlak ataupun adab yang mulia adalah kita kan, kita kenapa? Kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Macam mana nak bersyukur kepada Allah SWT? Bila ada urusan dunia, tengok pada orang yang kurang daripada kita. Bila kita berbuat demikian, kita akan mendapat maslahah, kebaikan untuk dunia kita, untuk agama kita, dan untuk agama kita dan dunia kita. Okey, untuk agama dan dunia. Macam mana untuk agama? Ialah bila kita tengok orang yang rendah daripada kita akan bersyukur. Kan? Bagus untuk agama kita. Dan untuk dunia kita tengok kita tengok orang yang rendah daripada kita akan rasa apa? Rasa ada ketenangan. Oh, maknanya ada lagi orang yang lebih teruk daripada aku ni. Kan? Jadi aku kena bersyukur dan aku kena kekalkan nikmat ini. Aku cuba kan, aku tak nak kufur nikmat ini kan. Dan
kita akan jagalah nikmat tersebut. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih daripada kita, kita pun akan jadi apa? Kita akan jadi macam tidak menghargai dunia yang nikmat yang ada pada kita. Kita tak menghargai kereta kita. Kan tengok orang, oh kereta dia besar lagi. Kan kereta dia power lagi, laju lagi kan, lebih sporty lagi daripada kereta kita. Kita akan memperkecilkan kereta kita. Jangan buat begitu. Kan? Itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Semoga Allah memberkatinya. Kan? Tapi kita ni bersyukur dengan apa yang ada, kerana ada orang yang keretanya teruk daripada kita. Okey, itu cara pemikiran kita. Seterusnya wa aqulina wa abdanina. Akal kita pun akan jadi akal yang clear kan. Okey, akal yang clear, badan kita pun akan menjadi badan yang tidak tertekan. Okay, kita kena ingat kalau pemikiran kita tertekan, badan pun akan jadi masalah juga. Okey, sebab tu kalau setengah tempat tu kan, kalau orang yang suka marah, bukan suka marah lah, orang yang banyak marah ni, dia mungkin akan jadi penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit itu, penyakit ini kan. Tapi tengok pada orang yang dia mungkin tak berapa nak marah sangat. Jadi bukan tak marah, dia marah tapi dia boleh kawal kemarahannya. Okey. Jadi biasanya akal dia pun akan relax kan, badan dia pun akan tenang, okey. Jadi itulah yang perlu kita lakukan di sini. Jangan tensionkan pemikiran kita. Jangan tensionkan badan kita dengan melihat nikmat orang lain yang kita akhirnya jadi hasad dengki pada dia. Itu Allah bagi pada dia. Tengok pada orang lain yang tak ada rumah apa semua ni kan, yang tak ada kereta. Dan selepas itu akan menjadi kerehatan untuk apa? Untuk hati kita. Kan? So hati ni, akal ni dia lebih kepada pemikiran. Hati ini dia lebih kepada ketenangan spiritual tu kan, hati. Okey. Jadi itu maksud kat sini, bila kita dapat melakukan adab ini, hati kita akan jadi tenang kan. Bayangkan kalau kita marah, apa jadi Apa jadi kalau kita marah? Merah telinga, merah mata apa semua. Hati kita duk kan. Tapi kalau kita tenang, hati kita pun macam tak bergerak kan. Dia perlahan, relax kan. Okey. Jadi itu semua ada kesannya. Okey, dan kita kena jaga perkara ini dengan melaksanakan hadis yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang rendah daripada kita, kurang daripada kita. Okay? Dan yang keenam ialah jangan banyak melihat, jangan fokus penglihatan kita pada orang yang nikmatnya banyak lain daripada kita lah kan. Kita ni nikmat ada, bukan tak ada kan. Kita sihat alhamdulillah, tapi tengok orang tu, ya Allah kan, dia ni ada apa, saya tak tahu apa dia panggil tu kan, bicep lah apa benda lah kan, okay? yang orang yang tegap-tegap ni kan, dia ni tegap kan. Kita tengok kita ni, ya Allah kan, aku ni tak ada, macam dia tu hebat daripada aku kan. Tak, dia tu tak okey lah, dia tak ada masalah. Tapi aku ni pun sihat, alhamdulillah, syukur pada apa yang ada pada kita. Saya tak bermaksud untuk nak melarang anda semua daripada buat riyadhah dan buat apa, buat senaman, tidak. Tapi maksud saya ialah, kalau kita ni sihat kan, kalau kita nampak orang yang lebih sihat, janganlah kita memandang rendah kesihatan yang ada pada kita. Okey, kalau kita ni ada kereta, nampak orang ada, kita ada satu kereta, dia ada dua kereta. Kita ada satu kereta yang hebat, dia ada satu kereta yang lebih hebat kan. Jadi kita akan memandang rendah. Jangan tengok lama-lama, tengok sikit itu cukup kan. Okay, tak apa kan. Itu adalah kenikmatan yang ada pada dia, semoga Allah kekalkan. Tapi kita ni jangan tengok lama sangat. Bila tengok lama sangat satu benda, dia akan jadi berfikir. Sebab tu kalau nampak, kalau seorang lelaki nampak seorang perempuan, dia kena apa Nabi sebut kan, pandangan pertama adalah milik anda kan. Pandangan pertama tak apa, tengok kan, cukup lah kan. Jangan, pandangan kedua tu syaitan. Tapi jangan tengok yang tak asal. Nabi SAW sebut pandangan pertama, kita boleh tengok sampai kering mata tu baru tutup. Tak, itu bukan, itu dah masuk syaitan juga lah tu kan. Okay? So jangan buat begitu. Dan di sini pun, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ayat surah Taha ayat yang ke-131. Okey. Iaitu maksudnya, jangan kamu memanjangkan pandangan kamu, mata kamu kepada apa yang Allah SWT berikan kenikmatan kepada mereka, yang pelbagai itu, yang merupakan perhiasan dunia. Okay?
Kerana kami kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian kepada mereka. Okey, dan ketahuilah rizqu rabbika, rezeki Tuhanmu khairun wa abqa. Maknanya apa? Rezeki Tuhanmu di akhirat nanti lebih banyak, lebih hebat, lebih kekal. Jadi jangan terpedaya dengan dunia ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira apa yang saya nak sampaikan dah pun saya sampaikan. Cuma saya nak sebutkan satu perkara kat sini sebelum kita buka untuk soalan kalau ada. Okey. Sebelum kita buka untuk soalan kalau ada, iaitu antara amalan kan yang memberi manfaat untuk kita di dunia ini adalah seperti berikut. Sebenarnya saya nak nyatakan di sini beberapa amalan yang mudah, ikhwah akhwat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang mudah yang Allah yang Allah SWT berikan kepada kita. Sama ada dalam Quran, dalam Quran tu sendiri lah kan. Alif Lam Mim, dah 30 pahala dapat Alif Lam Mim kan. Okey. Bayangkan. Belum lagi hadis-hadis yang menunjukkan yang mengaitkan kita dengan pahala di akhirat. Contohnya saya nak sebutkan di sini ya. Okey. Amalan yang mudah kat dunia ni tapi faedahnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau rasa-rasa kita tengok orang tu dia rezeki dia banyak kan, tak apa. Kita buat amalan ni. Pasal kita akan dapat untuk akhirat nanti. Okey. Apa dia? Membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai habislah kan? Berapa kali? 10 kali. Allah akan bina untuk dia istana di dalam syurga nanti. Kan? Pasal apa? Tak tahulah kenapa istana, qasr. Kenapa? Kerana biasanya kita berapa ramai sangat kalau satu masyarakat yang banyak ni, yang ramai ini, berapa ramai yang ada istana? Tak ramai yang ada istana. Jadi bila kebanyakan masyarakat tak ada istana, dia nampak istana, dia pun macam teringin nak istana tu. Okay? Jadi di situlah datangnya satu galakan daripada Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini bertaraf hasan. Apa dia? Bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 10 kali. Tak dapat syurga, tak dapat istana kat sini pun tak ada masalah. Akhirat nanti dapat. Okey. Jadi begitulah antara amalan yang kita boleh lakukan. Saya sebut satu kat sini lah kan. Banyak lagi amalan-amalan yang lain, banyak buku-buku yang menyatakan pahala-pahala yang banyak. Buku saya pun ada, buku rakan-rakan yang lain pun ada, ustaz-ustaz lain pun ada. Okay? Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan faedah terhadap ataupun faedah untuk kita berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan pada malam ini, iaitu terapi penyakit cinta dunia, terapi penyakit wahan. Ini adalah sebahagian ataupun ini beberapa tips daripada Al-Quran, tips daripada hadis Nabi SAW. Bukan bermaksud inilah sahaja tipsnya, tidak. Sebenarnya banyak lagi petunjuk-petunjuk, banyak lagi tips-tips yang kita boleh ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Soalan pertama, ada orang kata ambil insurans takaful ini seolah kita terlalu takutkan dunia. Apa komen Ustaz? Okay. Takut dunia ni dia sebenarnya benda yang biasa juga sebenarnya, takut dunia ni kan, sebagaimana cinta dunia. Takutkan dunia ke cintakan dunia? Ada orang kata ambil insurans takaful ini seolah kita terlalu takutkan dunia. Apa komen Ustaz? Tak apalah, sama ada takutkan dunia ataupun cintakan dunia. Pada saya ialah kita perlu berusaha. Okey? Dan usaha itu dia berbeza. Kadang-kadang ada setengah negara kan, apa dia panggil ni, berkaitan dengan musibah-musibah yang berlaku kan, negara-negara itu prihatin kan, negara ataupun negeri lah, boleh tak sama ada negara ataupun negeri. Kadang-kadang tempat-tempat itu ataupun negara atau negeri itu prihatin dengan rakyat mereka. Jadi alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa saving pun tak ada masalah, jangan risau kan, di negara-negara itulah ataupun negeri-negeri itu kan. Saya tak ingatlah sekarang ni kan,
Tapi nak ceritakan ada sahaja tempat-tempat yang boleh memberikan bantuan kepada rakyatnya, kan? Tapi dalam keadaan bantuan itu tidak dapat diberikan oleh negara itu ataupun negeri itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan membuat satu usaha untuk usaha yang dilakukan di peringkat di peringkat masyarakat. Okey, di peringkat masyarakat. Contohnya ialah takaful lah. Insurans saya kata tak payahlah buat. Pasal insurans ni dia bukan tak patuh tidak patuh agama, jadi tak payah. Kita ambil takaful. Takaful ni maksudnya yang ada Board of Syariah yang akan melihat kepada sistem takaful itu menepati ajaran Islam, menepati fiqh Islam yang betul, insya-Allah. Okay? Jadi apa yang kita lakukan ialah apa yang boleh kita buat kalau tak ada satu usaha untuk nak menghadapi musibah, kan? So kita boleh sahaja masuk dalam konsep-konsep takaful ataupun program takaful yang insya-Allah disahkan oleh pakar-pakar sebagai menepati fiqh ataupun menepati syariat. Okay? Dan sebenarnya ini tidak termasuk dalam takutkan pada dunia yang dipanggil apa? Yang tercela. Takut dunia ni dia ada dua, cinta dunia pun ada dua, sama aja. Kan? Kalau kita cinta pada dunia, kan, dan benda yang kita cinta itu dibenarkan, cinta pada isteri, tak ada masalah, okey je. Cinta pada isteri orang yang tak boleh, orang lain lah, kan. Okay? Itu tak boleh lah, kan. Okay? Maknanya sebagaimana kita cinta kepada isteri kita, kita cinta juga pada isteri orang lain, mana boleh, kan. Kita cinta pada isteri kita, kita sayang pada orang lain sebagai umat Islam, tak ada masalah. Cinta pada isteri kita, kita cinta dengan cinta yang khas lah, kan, sebagai suami isteri, itu lain. Jadi ini dibenarkan, itu tidak dibenarkan. Okay? Ada orang kata okey, mungkin dapat anak melalui perkahwinan yang sah, dapat anak melalui zina, dapat anak juga ustaz akhirnya. Tak, ini adalah dapat anak cara betul, ini dapat anak cara tak betul. Jadi itulah dia yang membezakan di sini antara takut dunia, cinta dunia. Dan kalau kita takut dunia sehingga kita hilangnya tawakal, tak boleh. Tapi kalau kita takut musibah yang di dunia ini dan kita berusaha dengan cara yang betul untuk menghadapi musibah itu, tak ada masalah. Okey? Kalau ialah macam nak kunci pintu, tiap malam kena kunci pintu, kan, kita pun suruh anak kita kunci. Kalau kita obsession, kan, kita telefon, kan, kita abah ni ustaz ni, kan, ya ustaz, tapi kenapa bapa duk takut sangat, kan, itu dunia tu semua bapa, kan. Jangan cakap macam tu, kan. Pasal apa? Itu adalah satu usaha untuk menghadapi usaha untuk apa? Usaha berjaga-jaga yang sebenarnya diajar sendiri oleh Rasulullah SAW. Bila ada sahabat masuk ke masjid, cepat-cepat masuk, kan. Jadi Nabi tanya apa? Ialah excited nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita pergi masjid Nabi dah wafat, kita excited. Macam mana orang yang pergi dalam keadaan Nabi masih hidup, excited. Jadi Nabi mengatakan, apa, mana kenderaan kamu, unta kamu mana? Kata ada kat luar. Pergi, dah dekat ke belum? Belum. Pergi dulu, ikat dulu, baru datang sini balik. Okay? Jadi kalau kita sekarang tak ada unta, kita pun tekan dululah, kan, tekan dulu kita punya alarm tu, kunci dulu barulah naik ke office. Ni biarkan tak ada, kunci pun biar dalam tu. Kenapa saya tak takut? Jangan kata gitu. Itu adalah satu perbuatan yang tidak cerdik dan menyalahi sunnah Nabi SAW. Okey. Soalan kedua, adakah doa untuk minta Allah beri kekayaan dunia termasuk cinta dunia ataupun wahan? Tengok tujuan dia. Kenapa dia nak jadi kaya? Nah, sebab tu tadilah, kan, wala tansa nasibaka minad dunya. Huraian kedua adalah dunia itu jangan kamu lupakan agar kamu jadikannya untuk akhirat. Okey? Masuk pertama tadi, ulang kaji sikit, kan. Masuk pertama adalah dunia itu dunia kamu jangan kamu lupa, ambillah dunia yang halal. Makan, minum, kahwin, apa semua teruskan, tak ada masalah. Okey? Jadi kat sini, kalau nak minta kaya, boleh ke tak boleh? Jawapannya, kalau minta kaya untuk akhirat, boleh, tak ada masalah. Kan, minta kaya tu dapat kat akhirat. Minta kaya memang dapat kat dunia. Tapi apa tujuan dia untuk akhirat? Boleh, tak ada masalah. Kan, bahkan antara doa Nabi SAW untuk anak-anak kecil adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyakkanlah, kathir, perbanyakkanlah apa dia? Malahu, hartanya,
banyakkan hartanya. Takkan Nabi doa benda yang tak boleh kan? Banyak harta tu kaya lah kan? Dan waladahu, anaknya, perbanyakkan hartanya dan anaknya. Dan berikanlah keberkatan atas apa ke atas apa yang kau berikan kepadanya, iaitu apa? Harta dan anak tadi. Okey. Jadi boleh, tak ada masalah. Bahkan antara doa Nabi pun, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Okey. Allahumma ghfirli, ampunkan. Allahumma ghfirli warhamni, beri rahmat kepadaku, wa'afini, berikanlah kesejahteraan, warzuqni, dan berikanlah rezeki. Okey. Jadi tak ada masalah untuk kita minta kekayaan dunia, tetapi minta tu adalah untuk akhirat. Okay, dia macam mana? Ustaz minta dunia, dunia lah Ustaz. Memanglah, minta dunia dapat kat dunia lah kan. Tapi kena ingat, kalau kita minta untuk akhirat, lain caranya bila kita dapat. Kita tidak akan memikirkan diri kita sahaja. Kita akan memikirkan juga untuk orang lain. Okay? So kita dapat dunia, kita tak akan fikir untuk kita sahaja. Ni aku dah lama tak dapat ni. Dia dapat ni, masa ni lah aku akan buat apa saja aku nak. Lain dia ni kan. Dulu kami lagi kan suruh infak, tak suruh infak. Sekarang ni dia infak untuk dia sahaja. Contohlah kan. Okay? Jadi itu dah satu kelainan. Kelainan yang berlaku, dia dah berubah. Kan? Bila dapat dunia dia berubah. Kenapa? Kerana ada masalah dalam niat dia untuk mendapatkan kekayaan. Kalau niat dia dapatkan kekayaan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tengok apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kan, bahkan untuk beli sendiri pun sebenarnya, untuk beli, jual beli kan, dia jual beli ni bukan sahaja kita nak dapat keuntungan, kita nak dapat sebenarnya keberkatan. Macam mana dapat keberkatan? Kalau orang yang menjual dengan orang yang membeli ini, mereka mereka jujur kan, mereka menceritakan yang sepatutnya. Okey, sama ada penjual ataupun pembeli. Penjual ni okey lah kan, kita tahu kan. Kita kalau, ialah Nabi SAW tengok ada kurma basah, kurma kering, dia masukkan tangan dia, kenapa atasnya kering, bawah ni basah kan? Kena hujan, kena tunjukkan yang tu juga kan? Penjual kena jujur, pembeli pun kena jujur. Saya mengajar di UKM, tajuk ni lah kan. So Imam Nawawi mengatakan, kan, antara keberkatan akan berlaku sekiranya pembeli pun jujur juga. Kan, dia tengok harga yang kamu letak ni tak sepatutnya macam ni. Sepatutnya harga kamu letak ni, ini terlalu bawah sangat daripada pasaran. Tak sepatutnya macam ni. Sepatutnya kamu kena letak tinggi sikit. Kan, barulah sesuai dengan harga tu. Ni pembeli pun kena cakap macam tu sebenarnya. Bukan penjual sahaja. Dia kalau Ustaz takkan buat macam tu Ustaz, dia rugilah dia. Rugi apa? Tak rugi, dapat keberkatan. Bila dapat keberkatan, walaupun kita keluar duit banyak, dapat keberkatan adalah lebih baik daripada seolah-olah kita nampak macam masuk duit banyak, tak ada keberkatan. Sekejap je dia akan hilang. Okay? Jadi ini satu benda yang kita kena percaya dulu. Percaya betul-betul dulu. Kan? Bila nak buat nanti, tak apalah kalau tersilap pun, tapi cubalah sebaik mungkin. Okay? Kita nak beli sesuatu, jangan tengok keuntungan kita saja, tengok juga keuntungan orang yang nak jual tu. Okay? Jangan tengok keuntungan kita saja. So kalau duduk untuk, alhamdulillah, lagi baik lah. Tapi kalau kita merasakan, saya ni kalau saya ambil benda ni dengan harga sekian-sekian, kalau saya ambil benda ni dengan harga katalah berapa, RM2,000, saya ambil benda dengan harga RM2,000, sebenarnya harga ni bukan RM2,000. Harga ni sebenarnya paling kurang pun RM5,000 kan. Tapi saya ambil RM2,000, kenapa? Kerana dia ni terdesak sangat, maka saya pun ambil kat situ. Sebenarnya, dan kita pula jadi mampu nak bayar RM5,000, RM10,000 kita boleh bayar. Kan di sini adalah tidak wajar untuk kita mengambil kesempatan. Kenapa? Kerana mengambil kesempatan adalah apa? Adalah satu perkara yang tidak merupakan kejujuran kita sebagai pihak yang membeli. Okay? Tapi katakanlah dia Ustaz, dia memang jual Ustaz, nak RM2,000, dia tak kisah pun. Kan? Tak ada masalah, nak belilah RM2,000 kan, dia bagi free lagi bagus kan. Okey. Baik. Okey. Soalan ketiga, Allah sudah menetapkan orang yang masuk syurga dan neraka. Digambarkan seolah-olah Tuhan itu zalim. Maka macam mana nak jawab syubhat ini? Okey. Kita bagi perumpamaan. Okey. Seorang guru, ada dua perumpamaan. Nak guru ke nak polis? Saya letaklah kan. Katalah seorang guru. Guru yang
yang berpengalaman ni kan, bila dia mengajar lama kan, dia tengok cara kita duduk pun dia tahu budak ni fail ni kan. Tengok seorang lagi pula, dia ni budak, cara dia duduk, cara dia cakap pun dia akan dapat A, dia akan dapat 5A. Ni cara duduk pun dia tahu dah, ni A dia pun 1 je, itu pun kalau dapat A. Okay? Jadi ini adalah berdasarkan kepada pengalaman seorang guru yang telah mengajar 20 tahun, yang telah mengajar 30 tahun. Satu lagi adalah apa? Seorang detektif. Detektif ni dia tengok je, dia tanya soalan pada kita jawab kan. Dia tahu lah, dia ni biarkanlah dia kan. Aku tengok cara dia jawab pun tak mustahil dia ni adalah orang yang buat jahat. Tapi seorang lagi pula kan, ditanya je soalan, orang tu jawab pun dengan penuh keyakinan. Dia ni ada sesuatu yang disimpan. Okay? Dia tengok macam mana kamu tahu, tuan? Kata, takkan kamu tak tahu? Dia mungkin nak urai susah pada kita kan? Ataupun dia boleh urai. Tengok bila dia cakap tadi, dia ada pergerakan yang berlaku pada tangan dia. Pergerakan begini kalau orang cakap dengan yakin tapi tangan dia gerak-gerak sikit, tu maksudnya dia cakap tak betul. Contohlah, ini saya tak tahu tapi contoh saja. Kan, orang yang mahir dalam forensik, dia pergi, dia bau je, ini bukan mayat orang ni mayat anjing ni. Maksud dia ni biar betul kan, cek betul anjing dalam telaga ke apa ke. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah manusia yang khibrahnya, pengalamannya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, berapa lagi? Ya, kita pergi tinggi-tinggi pun 90 tahun lah kan. Itu rekod lagi ya. 90 tahun pengalamannya pun dia dah boleh nak beri, mungkin apa? Nak beri satu dia panggil Allah musta'an. Dia boleh nak predik ni maksudnya nak berikan satu jangkaan bahawa orang ni akan sesat, orang ni akan apa? Akan jadi baik, orang ni akan jadi jahat kan. Orang ni akan fail, orang ni akan lulus. Dia tengok pun dia tahu. Tengok cara orang cakap pun dia tahu dah. Tuan-tuan dan puan-puan, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah itu apa dia? Dan bagi Allah al-mathal, perumpamaan yang lebih tinggi. Kalaulah manusia boleh sampai tahap tu, kan, dia tengok je ni masalahnya adalah, komen kan, dengar je ini masalah ustaz ni timing belt ni. Kita timing belt apa pula kan? Ini aircon ni. Contohlah kan. Tak ni timing belt ustaz. Timing akan menyebabkan aircon akan jadi panas, contohlah kan. Okay? Kalaulah ini boleh berlaku pada manusia, apatah lagi jauh kan lebih tinggi perumpamaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui orang yang ditentukan oleh Allah masuk syurga, bahawa dia akan beramal dengan amalan orang syurga sampai mati. Allah SWT telah menentukan orang yang masuk neraka. Allah mengetahui, ilmu Allah ke depan, bahawa dia akan beramal dengan amalan orang yang masuk neraka sampailah dia mati. Okay, Allah mengetahui, bagi saya bagi ringkas mudah sikit, Allah mengetahui bahawa Nabi Musa akan terima wahyu dan akan berusaha menyampaikan wahyu. Allah SWT mengetahui bahawa Firaun apabila sampainya wahyu kepadanya, Firaun akan tolak. Okay? Jadi Allah pun Allah juga memberikan pilihan kepada mereka. Dengan itu Allah tidak zalim, kerana Allah memberikan pilihan. Okay, jadi berdasarkan pilihan yang Allah berikan pada mereka memilih kebenaran, maka mereka akan masuk ke dalam syurga. Bila Allah tahu benda tu, Allah tentukanlah. Itu je. Kan? Jadi itu caranya kita nak faham isu ini. Saya kira itu saja untuk malam ni. Kan? Jazakumullahu khairan katsira. Itu jawapan saya, dan kalau rasa nak perlukan tanya lagi, boleh tanya kemudian. Sama ada tanya pada saya sendiri ataupun pada ustaz-ustaz lain. Kan? Dan saya minta maaf sekiranya ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya saya sebutkan dalam ceramah ini. Semoga apa yang disebutkan ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Dengan ini kita tangguh dulu ataupun kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.